topik 6, data description. So kita akan teruskan perbincangan dalam topik ini. So dalam setiap topik dalam bahagian statistik nanti anda kena kategoriskan untuk memudahkan pemahaman. So dalam topik data description, kita kategoriskan sebagai ungroup data dan juga group data. Bagi tahu dalam ungroup data ni kita ada formula dia. Dalam group data ni kita ada formula dia. Jadi anda kena kategoriskan macam ni. Right? So kita lihat question 1. Introduction to data. Okay, the height of 15 form 5 student correct to the nearest centimeter are given below. Okay, so ini adalah berkaitan dengan ketinggian lah bagi pelajar level 5 kan. So, bila kita ada data, kita kena ada attitude bagi data kita, iaitu yang pertama kita kena pasti n kita. Okay, macam ni kita ada n dia kita 15 kat sini. Kemudian kita kena pasti min dia, okay, minimum dia. Okay, kena pasti nilai minimum. So kita ada 158 nilai minimum dia. Kemudian kita kena pasti lagi apa? Kena pasti nilai maksimum dia. Okay, 201. Dan satu lagi, kena pasti sama ada data kita ini telah disusun ataupun tidak. Okay, itu penting. Nanti dalam setiap data kita kena perhatikan sekurang-kurangnya 4 perkara ini. Okay, so untuk question 1 ni, dia minta kita draw a stem and leaf. Okay, binakan stem and leaf. So untuk kita binakan stem and leaf, okay, yang pertama kita sediakan kolom dia, stem and leaf. Okay, kemudian kita rancang penulisan kita nanti bagaimana. Sebab tu perlu ada key. Contohnya kita ambil nilai pertama kita. Setiap kali kita ambil nombor ni, kita crosskan 158. So ni 158. Kita boleh tulis macam tu. Jadi key dia 158 means 158. Okay, so kita boleh tulis macam tu. Jadi kalau anda perhatikan, inilah kelebihan stem and leaf. Katakanlah data ni besar. Katakan data ni adalah 100,000. 100,000. Maksud dia kalau 158, 158,000. Jadi anda boleh bayangkan lah bagaimana data kita sekiranya data tu adalah data yang sangat besar. Okay, sebab tu dengan adanya stem and leaf ni, penulisan kita lebih ringkas, lebih jelas, lebih terfokus. So nanti kalau katakan data ni tentang 100,000, 158 sama, kita tulis key dia. Tapi dekat means tu kita tulis 158,000. 158,000. Untuk semua nombor nanti ada tentang 100,000. Okay, faham Okay, seterusnya kita teruskan dengan 16. Setiap kali kita ambil nombor tu kita cross. 161. Okay, next. 163. 166. 166. 167. Okay. So dah selesai. Kemudian 17. Okay, kita mula dengan 170. 171. 172. 174. 177. 178. Okay, dah selesai untuk 17. So seterusnya 18. Okay, 182. Jadi satu saja. Okay, 19. Okay, 19 pun ada satu saja. Dan last sekali 20 ni ada 201. Okay, so kita diagramkan semua data tadi dalam bentuk stem and leaf. Okay, lagi apa kelebihan stem and leaf? Kelebihannya adalah untuk kita boleh nampak sekarang data kita telah tersusun. Jadi sekiranya soalan minta kita dapatkan min, kita boleh kira dengan mudah. So tambahkan semua sekali bagi bilangan dia. Nak mencari median yang di tengah-tengah. Okay, so kena cari dulu observation. Okay, nak cari median, nak cari kuartal, nak cari persental, kena cari observation dahulu. Contohnya kalau median ini 15 kan. So maksudnya di tengah-tengah tu yang ke 8. Jadi kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maksud
dia nilai median kita adalah 171. Jadi kalau kita kira observation tadi, jumlah kita tadi 15 kan. 15 bagi 2 sama dengan 7.5. Jadi kita dapatkan observation yang ke-8. Dapatkan yang ke-8. Lepas tu kita ambil yang ke-8. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat tentang question number 2. Okey, ini tentang measure of location. Okay, find the mean, median and mode. So sekali lagi kita ada data apa ni? Data ungroup data. Okay, so kena pasti dia punya bilangan n dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, n kita 10. Nilai minimum dia paling kecil negatif 1. Nilai maksimum paling besar 9. Okay. So apa kita buat nanti kita susunkan. Okay, untuk dapatkan mean ni adalah summation semua sekali tu bagi bilangan n dia. Okay, summation of x divide by n dapat 4.2. Okay, nilai mode ni adalah nilai kekerapan yang tertinggi. Jadi kalau kita perhatikan yang tertinggi ni adalah 6 lah sebab dia ada 2 kali keluar kan. Okay, 6. Jadi untuk mencari median yang di tengah-tengah, so kita dapatkan observation dahulu. So 10 plus 1 over 2 kita dapat 5.5. Jadi 5.5 tu yang ni yang saya highlightkan warna biru ni. Since dia ni genap kan, jadi anda ambil 2 nombor tu kemudian bahagi 2. Okay, so kita akan dapat nilai median kita. Alright. Okay, kita teruskan dengan question number 3. Okay, question number 3 tentang by referring to the box and whiskers below, state the type of distribution. Jadi ni antara kelebihan box and whiskers. Iaitu kita nak tentukan dia punya type of distribution. Jadi type of distribution ni negatively skew, positively skew dan symmetrical. So macam mana cara yang mudah untuk kita tentukan dia punya skewness dia? Jadi anda lihat box dia, box dia. Contohnya part A ni kita ada box yang panjang di mana. Jadi kita perhatikan yang panjang ni di sebelah kiri kan. Sebelah kiri negatif lah. Jadi yang ni adalah negatively skew. Right? So cara yang mudah nak tentukan dia punya skewness. Sebab tu nanti apabila anda melukis box and whiskers, kena ukur dengan pembaris. Okay, untuk part B, kita tengok yang panjang kat mana, kat bahagian yang positif. Okay, sebab tu kita kata positively skew. Okay, untuk question C, part C, dia sama. Kalau sama kita panggil symmetrical. Right? Okay. Okay, teruskan dengan question number 4. Okay, question number 4 masih lagi berkaitan dengan stem and leaf dan juga box and whiskers. Memang dalam bahagian ungroup data ni, perbincangan dia memang banyak berkaitan dengan stem and leaf dan juga box and whiskers. Okay, the stem and leaf show the number of flies found in an insect trap for 28 days. So kat sini kita ada nilai n kita. Nilai n kita adalah 28. Okay, so anda diberikan stem and leaf. So sekali lagi pastikan bila kita dapat data macam ni, kena pasti minimum dia 01 kan. Maximum dia 48 dan juga perhatikan key dia. Ni perhatikan key dia. Okay, selain daripada itu, perhatikan juga dah disusun ataupun belum. Kadang-kadang stem and leaf ni macam disusun tapi ada 2 data yang mungkin dia tak susun. Jadi anda hati-hatilah Okay, ni kalau kita perhatikan semua telah disusun Okey, pada susun kita boleh teruskan. Okey, so soalan dia, illustrate the data by drawing the box and whiskers. Okey, sekarang nak bina
box and whisker. Hence, comment on the part of distribution. Okay, tentukan part of distribution. Okay, so saya nak anda lihat dalam nota kuliah. Relate apa yang kita bincang ni dengan nota kuliah. Muka surat mana yang membincangkan tentang box and whisker. Okay, kita buka bahagian tu. Okay, dia adalah muka surat 17. 17. So, kalau anda perhatikan dalam muka 17 ni, untuk kita binakan box and whisker dengan lengkap, kita perlu ada 7 perkara. Perlu ada 7 perkara. So, apa dia 7 perkara tu? Yang pertama, tentukan nilai minimumnya. Kemudian, tentukan nilai maksimum. Kemudian, tentukan nilai Q1. Tentukan nilai Q2. Tentukan nilai Q3. Okay. Kemudian, kita dapatkan dia punya nilai IQR. Little quarter range. Kemudian, dapatkan nilai lower fence. Dan dapatkan upper fence. Okay. So, kita ada 7 perkara. Minimum, maximum, Q1, Q2, Q3. Okay, lower fence, upper fence. Okay. Okay, so untuk itu, untuk minimum jelaslah kita dah ada minimum kita adalah 1. Okay, 1. Nilai maksimum kita ada 48. Okay, 48. Kemudian kita ada nilai Q1 kita. Okay, so kat sini kita saya ada tuliskan penyelesaian penuh dia. So kat sini adalah minimum dia 1, maksimum dia 48. Okay, untuk dapatkan nilai Q1, kita dapatkan dulu dia punya observation. Okay, so ni penting. So observation ni penting. So kalau Q1 maksud dia 1/4 daripada bilangan dia lah, 1/8 kan. So 7, so kita ambil, kita lihat pada kita punya stem and leaf. So 15 tambah 15 lah. 1 bagi 2. Okay, so dapat 15. Okay, boleh So Q1 kita 15. Kemudian dapatkan nilai Q2. Jadi untuk Q2 sekali lagi cari dia punya observation. So ni cara untuk dapatkan observation dia. Kemudian kita kira so dapat nilai Q2 kita adalah 28. Bukan tambah jarak. Right. Kemudian seterusnya untuk dapatkan Q3 pun sama juga, dapatkan observation dahulu. So kita berada pada 21 observation dia. Okay, so dah dapatkan nilai dia, so dapat 37. Okay, so tadi kita dapat sini 15, kemudian 28, kemudian 37. So IQR ni maksud dia Q3 tolak dengan Q1. Okay, so 37 tolak dengan 15. So kita akan dapat 22. 22. Alright. Kemudian untuk tentukan kita punya lower fence. Okay, kira kat tepi ni. Untuk tentukan lower fence adalah Q1. Okay, Q1 minus with 1.5. Q3 minus Q1, okay, iaitu nilai IQR dia. Okay, jadi kalau kita kira kat sini, kita ada Q1 kita tadi adalah 15 minus 1.5. Ini adalah 22, kita dapat negatif 18. Okay, boleh? So, ini adalah nilai lower fence kita. Kemudian dapatkan juga nilai bagi upper fence. So, formula upper fence adalah Q3. Kemudian plus kat sini. 1.5
Q3 minus Q1. So Q3 kita nilai dia adalah 37 plus 1.5, so darab dengan 20. Dapat sini 70. Okay. Jadi tadi dapat minimum, maksimum, Q1, Q2, Q3, lower fence, upper fence. Right? Okay, daripada semua nilai yang kita dapat ni, 7 perkara ni, sekarang kita boleh bentukkan kita punya box and whiskers. So saya akan lukis kat bawah ni ya. Untuk anda lebih jelas bagaimana kita nak bentukkan dia punya box and whiskers. Yang ni ringkas sangat ya, nak ikut yang tu. Okay, so ini mesti guna pembaris. Kita ada 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, kita negative 10, negative 20. Alright. Okay, so sekarang apa yang kita buat, kita akan tandakan dulu dia punya pagar, dia fence dia kan. So fence dia negative 18, so C negative 15, C negative 18. So dah binakan dotted line macam ni. So tandakan situ lower fence. Okay, kemudian upper fence 70, anda binakan dotted line. So sini adalah upper fence. Alright. So next kita nak binakan box. So bina box kita akan gunakan Q1, Q2, Q3 ni untuk binakan box. Okay. So tandakan Q1 15. So sini 15. Okay, tandakan Q1. Kemudian kita ada Q2 28. Okay, ini 28. So ini adalah Q2. Kemudian 37. So sini adalah 37. Ini adalah Q3. Saya ingat yang 28 ni kita ubah ni dia nanti ni kena ukur satu kena ukur dia. Ini adalah ini 50 tadi. So kita nak bentuk ni 28 kan. Jadi kat sini. Okay. So kita gunakan box itu. So box dia macam tu. Alright. Kemudian kita bentukkan whiskers dia. So minimum maksimum ni akan bentukkan kita punya whiskers. Ni size dia kan. So whiskers dia minimum 1 kat sini. So kita akan binakan dot kat situ. Okay. Seterusnya kita ada 48. Okay. So sini 48. Right. So ini tandakan minimum. Yang ini adalah maksimum. Okay. So itulah cara kita membinakan box and whiskers. Okay, so sekarang kita bincangkan apa kelebihan pula kita membinakan box and whiskers ni. Yang pertama jelaslah kita boleh baca data kita dengan lebih jelas, lebih teratur. Okay, yang kedua kita nak kenal pasti dia punya type of distribution. Okay, so untuk dapatkan type of distribution tadi kita bincang, kita lihat mana satu yang panjang. Jadi kalau kita kira memang bahagian ni yang panjang lah. Sebab tu dia punya type of distribution ni adalah negatively skew. Sebab dia yang panjang tu di sebelah kiri. Okay, boleh? Okey, lagi kita boleh bincangkan tentang outliers. Okey, so anda boleh lihat dalam nota kita ada bincangkan juga tentang outliers ni.
Jadi apa itu outliers? Outliers ni sebenarnya adalah extreme datang. Okey, extreme datang. Jadi kita tengok ada tak nilai minimum atau maksimum kita yang berada di luar fan. Jadi kat sini kalau kita perhatikan semua di dalam fan. Jadi untuk case ni dia tiada outliers. Tapi sekiranya, katakanlah kita ada nilai maksimum kita ni berada pada 75, katakan kat bahagian ni kan. Okay. Kalau dia berada pada 75, so maka dia akan jadi outliers. Okay. Outliers ni mana extreme datang. Jadi kalau kita researcher, kita akan buat keputusan sama ada extreme data ni kita nak ambil ataupun tidak. Tapi yang pentingnya kat sini, apa yang kita lihat, secara umum dia kita akan dapat kenal pasti outliers. So outliers tu boleh jadi berada di luar upper fan ataupun berada di luar lower fan. So dia minimum tu berada di luar lower fan. Sekiranya ada outliers, maksudnya anda kena abaikan outliers, kena keluarkan outliers dan anda kena binakan maksimum yang baru ataupun minimum yang baru. Okey, jelas Okey, setakat ni kita dah bincang berkaitan dengan ungroup data. Dan kita tahu dalam ungroup data ni memang perbincangan tentang stem and leaf dan juga box whisker ni adalah perbincangan yang penting. Okey. Okay, seterusnya kita lihat tentang group data pula. Okey, untuk group data saya nak ambil question number 9 number 9. Okay, untuk question number 9, the following table show the time taken by student to carry out the particular experiment. Jadi setiap kali kita jumpa soalan, lihat kepada tajuk dia ataupun teks dia. So ini jelas tentang masa yang diambil oleh pelajar dalam menyelesaikan satu-satu eksperimen. Okay, so ini group to ungroup. So jadi jelaslah ni adalah group data. So data ni telah digrupkan mengikut masa, selang masa dia. So yang ni kita ada kelas yang pertama, ni kelas yang kedua, kelas yang ketiga, keempat, kelima dan juga keenam. Okay. Kemudian yang di bawah ni apa dia? Yang di bawah ni ada punya frekuensi. 2, 5, 13, 23, 6 and 1. Jadi sekali lagi, ingat, setiap kali kita jumpa data, kena pasti N dia berapa. So N dia kat sini 50. So kalau dalam grup data ni, biasa kita panggil dia sebagai frekuensi. Alright. Okay, so jelas soalan ni berkendakkan kita dapatkan nilai mean. Okay, kemudian nilai median, mode. Okay. Kemudian tentukan nilai variance, standard deviation, first quartile, 40 percentile. Okay, nanti juga saya tambahkan soalan kat sini. Kita nak cari juga dia punya type of distribution. Okay, so yang ni anda boleh gunakan Pearson. Okay, Pearson coefficient. Alright. Okay, so apa kita nak buat apabila kita ada group data? So bila kita ada group data macam ni kelas, kita mesti tabulatekan semula. Tabulatekan semula. Maksudnya kita kena buat table yang baru untuk soalan ni. Okay, so apa dia standard table yang kita perlu lakukan? Okay, so saya akan binakan table. So nanti table ni anda boleh guna untuk semua masalah yang berkaitan dengan group data. Okay. Alright, so saya teruskan. So table kita ingat ini yang di atas ni, tajuk ni dia boleh pelbagai tau. Sekarang ni time ni merujuk kepada kelas. Kelas interval. Ini adalah kelas interval kita. Yang bawah ni pula adalah dia punya frekuensi. F kita. Okay. So, kita gunakan kolom. Saya buat kat atas.
Okay, yang pertama ni kolom tentang kelas interval. Kemudian kita kena cari juga dia punya class boundary. Okay, kemudian kita kena cari dia punya class mark. Class mark ditandakan sebagai X. Okay, itu penting. So dekat sini nanti kita lihat ada beberapa cara soalan boleh tanya. Nanti yang saya akan terangkan. Kemudian next apa yang kita cari? Kita perlu cari nilai bagi X2. Sebab dalam soalan ni kita nak cari variance dan juga standard deviation. Jadi kita kena cari nilai bagi X squared. Okay. Kemudian ni adalah kolom untuk frekuensi. Okay. Frekuensi ni yang diberi oleh soalan. Kemudian di sebelah tu anda letakkan kolom bagi cumulative frequency. Okay. Kemudian kita cari fx. Kemudian kita cari fx squared. Okey, so secara umum ni, inilah kolom yang perlu anda binakan. Okey, bagi semua masalah dalam grup data. Jadi, kalau dia nak mencari variance dengan standard deviation, itu perlunya kita ada fx dan juga fx squared. Kenapa perlu ada cumulative tu, besar tu? Sebab dalam formula median, formula kuartal, persentil, memang kita kena ada cumulative frequency. Okey, so secara mudahnya lepas ni, sekali anda ada group data, anda dah ada standard table yang anda kena binakan. So inilah standard table yang anda kena binakan. Okey, so sekarang kita masukkan kelas yang pertama 20 to 23. Kemudian kelas yang kedua 24 hingga 27. Saya akan buat dua baris ni, so yang lain anda lengkapkan. Okey, so sekarang nak cari class boundary. So ingat semua kelas mesti ada class boundaries dia. Cuma beza dia macam ini, kalau kita perhatikan nilai 23 dengan 24 ni, anda perhatikan dia ada gap. Okay, ada gap. So maksudnya anda kena cari class boundary dia lah. Okay, so class boundary dia, tambahkan nilai itu kita bagi dua. So maksud dia untuk yang ni kita ada 19.5 hingga 23.5. Okay, boleh? So untuk yang ni kita sambung 23.5 hingga 27.5. Itu pentingnya kelas boundaries. Selepas ni apa saja kiraan mestilah merujuk kepada kelas boundaries. So ni kelas boundaries ni penting. Yang diberi oleh soalan saya letakkan highlight warna biru. Ini yang warna biru ni yang diberi oleh soalan. Okey. Okey, seterusnya untuk dapat kelas mark, kita guna kelas interval atau guna kelas boundaries. Mesti guna kelas boundaries. So tambahkan bagi 2. So, kita akan dapat sini adalah 21.5. Yang satu lagi adalah 25.5. Okay, boleh? Tambahkan kelas boundaries bagi 2. Hujung-hujung tu tambahkan bagi 2. Okay, next anda boleh guna calculator lah untuk kira x squared. Okay, 21.5 tu kuasa 2 kan, kita akan dapat 462.25. Kemudian untuk 25.5 squared kita akan dapat 650.25. Okay, so next kita tuliskan semua frequency tu. So kita ada 2, 5 kan, 13, 23 macam tu. Okay, nanti seterusnya lah. Okay, kemudian cumulative kita ada mula dengan 2. Kemudian 2 tambah 5 dapat 7. 7 tambah 13 kita akan dapat 20. 20 tambah 23 kita akan dapat 43. Okay, dan seterusnya. Dan terakhir nanti adalah 50. Mesti 50. Alright, kemudian kita ada fx. So fx maksud dia f darab dengan x. F darab dengan x. So 2 darab dengan 21.5. Okay, so ini kita akan dapat 43. Okay, so next kita darabkan 5 times with 25.5. Kita akan dapat 127.5. Okay, so nanti ada sambung seterusnya.
Okay, untuk fx squared, f tu darab dengan x squared. Maksud dia f kita 2 darab dengan x squared. So kita akan dapat 924.5. Okay, next sama juga, terusnya sambung, darabkan. So kita akan dapat 3251.25. Kita cari. Okay, so nanti di akhir nanti, apa yang kita nak dapatkan dia punya hasil tambah. The summation of, kan. Okay. So nanti anda lengkapkan. Sebenarnya nanti nilai frekuensi ni 50, ni tak ada lah. Okay. So nanti anda dapatkan dia punya nilai fx dan juga fx squared. Okay. Sebagai semakan nanti bila anda dah lengkapkan ni, anda dapatkan nilai fx squared tu, dia punya summation dia adalah 1591. Okay. Kemudian nilai untuk fx squared adalah 51460.5. Okay. So ni anda check dia. Bila dah lengkap, anda semak tabel anda dengan merujuk kepada summation bagi fx dan juga summation bagi fx squared. Okay. So nanti dalam kelas saya akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh guna kalkulator untuk semak dua nilai ni. Okay, setelah anda lengkapkan tabel anda, so sekarang dah boleh gunakan nilai-nilai daripada tabel tu untuk kita mencari nilai yang kita perlukan. Okay, so anda boleh capture screen bahagian ni untuk anda punya rujukan. Okay, sama-sama kita mencari nilai bagi min. Okay, untuk mencari min, formulanya adalah summation bagi fx bagi dengan min. Okay, so pastikan tulis formula dulu baru kita selesaikan. Okay, so untuk mencari min, hasil tambah dia, summation fx tadi bagi dengan summation f. So kita akan dapat nilai dia 31.82. Okay, so nanti masa anda tulis, pastikan tulis formula dulu barulah kira. Okay, untuk mencari median, jadi sangat penting untuk kita mencari observation dahulu. Jadi kita tahu n dia 50, so divide by 2 kita akan dapat 25 lah. Okay, kemudian barulah kita masukkan dalam formula median. Formula median ni anda lihat dalam nota kuliah tu, dia berada pada muka surat 25. Okay, 25. Jadi kalau saya nak tulis atas ni pun boleh. Median itu yang pertama kita kena ada LK. Okay, lower class ya. Okay, tambah dengan yang di atas tu adalah n/2 minus dengan cumulative frequency K tolak 1. Maksud dia yang sebelum kelas tersebut. Jadi kita dah kira kan, dia punya kelas dia adalah pada 25. Okay, ni 25 25 ni, kalau kita lihat dekat kita punya ni, kita boleh gunakan kita punya cumulative tu. Maksudnya 25 berada pada bahagian ni. Maksud dia berada pada kelas yang mana? Kelas yang keempat. Okay. So dia berada pada kelas keempat. So inilah dia punya kelas median. Median kelas ni. Sebab apa median kelas kat situ? Sebab 25 tu berada di situ. Okay. Observation yang 25 tu berada di situ. Okay. Sebab tu saya dah tekankan nak mencari nilai median, mencari nilai mode, Q1, kuartal dan juga percentile mesti observe. Lihat observationnya berada di mana. Okay, so teruskan yang ni divided by dia punya frequency bagi kelas tersebut. Okay, SK
Okey, kemudian darabkan dengan width kelas dia, lebar kelas dia. Okey, so daripada table kita tu kita boleh kena pasti lower kelas dia adalah 31.5, kemudian n over 2, kemudian cumulative sebelum kelas mediannya 20, frekuensi bagi kelas median ni adalah 23, lebar kelas ni kena guna kelas boundary. Okey, sekarang kita kira kita dapat nilai 32.4. Okey, boleh? Okey, begitu juga dengan mencari mode. So untuk mode, pastikan guna formula yang betul. Jadi kalau kita lihat formula mode tu, kita kena ada apa? Kita kena ada lower class dia. Okey, jadi mode class berada di mana? Jadi sekali lagi anda boleh perhatikan kat mana? Frekuensi atau cumulative frequency? Dekat bahagian frekuensi. Jadi kita perhatikan nilai yang paling besar adalah pada 23. Okay. Jadi sudah tentulah mode tu berada di situ. Jadi mode juga berada pada kelas yang keempat. Kelas yang sama dengan median kelas. Okey, kemudian formula dia kita tahu adalah D1 over D1 plus D2 darab dengan CK. Okey, so anda tengok nota, lepas tu anda boleh carilah nilai dia berpandukan kepada table yang kita buat tadi. Okey, so anda boleh gunakan kiraan saya ini sebagai panduan anda. Jadi lower kelas, ni difference sebelum, ni difference lepas, D1 dengan D2. Okey, sudah dapat nilai mode dia 33. Alright, so saya nak bincang Q1 dengan percentile dulu. So kalau Q1 sama juga, kita dapatkan observation dahulu. So berada pada 1/4 of 50, 12.5. Okay, kena pasti dia punya kelas dia. Kemudian dapatkan nilai Q1 dia. So anda dapat 24.2. Kalau percentile sama juga. Cuma beza dia kat sini, percentile kita gunakan 40/100 time with 50. So kita akan dapat observation yang ke-20. So anda kena pasti kelas dia dekat mana satu. Kemudian just plug into the formula. So kita akan dapat nilai percentile dia 31.5. Okay, jadi kalau kita perhatikan kat sini, kita perhati bahawa formula untuk median, quartile, percentile ni sama kan. Yang beza ni cuma bahagian ni je. Macam kalau median 1/2. Kalau Q1 1/4. Kalau Q3 3/4. Kalau percentile, tengok. Kalau ada 40%, 40/100. Kalau 70%, 70/100. Begitulah seterusnya. Alright. Okay, seterusnya kita lihat tentang variance dan juga standard deviation. Okay, so untuk cari variance dengan standard deviation ni anda lihat formula dia. Formula dia pada muka surat 30 dalam nota kuliah anda. Jadi kita boleh perhatikan dekat situ bahawa formula variance untuk group dan juga ungroup kita guna formula yang sama. Okay, hampir sama lah. Cuma beza dia kalau ungroup tu dia guna summation x squared kan. Kalau group data tu kita guna summation fx squared. Beza dia kat situ lah. Tapi konsep formula yang sama. Apa dia standard deviation adalah square root bagi nilai variance kita. Okay, boleh Okay, so since kita dah binakan table tadi, so kita just gantikanlah dalam formula variance itu. Jadi formula variance ni kita tulis kat sini variance of x ni dia adalah 1/n-1. Kemudian ni adalah summation bagi fx squared. Okay, minus dengan summation fx. Ni square dekat luar bagi dengan bilang n. Okay. So itu yang kita dapat kat sini. n-1, 50 minus 1 adalah 49. Summation fx squared kita ambil daripada table tadi. Minus. Yang ni adalah summation fx kita. Square. Okay, yang bawah ni nilai n kita. So anda dapat nilai variance dia 17.04. Kemudian standard deviation adalah square root bagi nilai yang di atas. So anda dapat nilai 4.13. Okay.
Jadi setakat yang kita bincang ni, so inilah dia punya nilai-nilai analisa yang kita dapat lah. Jadi yang penting, saya balik pada table tadi ya. Yang penting pembinaan table. Maklumat semua kita boleh dapat daripada sini. Right, jelas Okey. Okay, satu lagi perkara tadi, kita nak mencari type of distribution kan. Okay, type of distribution. Okay, untuk type of distribution ni, kalau untuk ungroup, kita tahu kita boleh guna box and whiskers. Tapi kalau untuk group, macam mana kita nak dapatkan? Jadi kita ada satu kaedah yang kita boleh guna pakai untuk menentukan dia punya type of distribution. Okey, so anda lihat kat mana tu muka surat berapa? Muka surat berapa yang tentang type of distribution? Okey, muka surat 38 Okay, formula Pearson coefficient of skewness. Jadi kalau lihat dalam nota tu, dia ada beritahu ada dua formula. Formula yang pertama, formula yang pertama saya tulis kat sini Formula yang pertama kita guna SK ni dia punya skewness lah. Iaitu 3 times with the mean minus with the median. Okay, divide with the standard deviation. Saya tulis SD standard deviation. Okay, satu lagi formula SK, ni formula yang kedua, maksud dia all lah, salah satu. Okay, kalau nak guna mean dengan mode, so formula dia mean tolak mode, mean minus mode, so we divide with standard deviation. So anda boleh gunakan salah satu formula ni. Jadi kalau anda perhatikan, formula ni boleh diguna pakai untuk group dan juga untuk ungroup data. Dua-dua boleh pakai. Okay, katalah kita nak guna nilai daripada mean dan juga median kan. Okay, so anda boleh guna kat sini. Jadi tadi mean kita 31.82. Jadi yang anda dapatkan sini 31.82 minus median dia. So nilai median kita 32.4. Okay, and then divide with the standard deviation 4.13. Right? So anda kira lah nilai dia kat sini berapa. So macam mana nak tentukan type of distribution ni, kita akan lihat dia punya tanda dia. Okay, jadi kalau anda kira kat sini, nanti kita akan dapat nilai yang negatif dalam pasal tu, dapat nilai negatif. Jadi kita akan ambil tanda dia, tanda negatif. Jadi kalau tanda negatif maksud dia adalah negatively skew. Okay, ini kesimpulan kita ni dengan type of distribution. Right, boleh? So tengok tanda dia. Kalau dia positif, dia adalah positively skew. Okay, sama juga kalau kita guna kaedah yang satu lagi tu, kita guna mean mode kan. Jadi mean kita adalah 51.82 minus, so kita punya mode adalah 33 over standard deviation kita 4.13. Jadi anda boleh tengok situ 31 minus 33 kan. So tu lah kita dapat negatif juga. Okay, so kita berminat dengan tanda ni. Tapi ni kira lah berapa nombor dapat kan. Tekan kalkulator cari tuliskan kat situ. So yang lepas tu kita boleh buat kesimpulan. Kesimpulan kita adalah negatively skew. Okay, dia tekan nombor dia tu tapi kita, cara kita baca tu ambil nilai nilai tanda tu. Alright. Okay, so untuk perbincangan ni saya ingat saya berhenti dekat sini. So nanti untuk latihan saya akan nyatakan dalam WhatsApp. Okay, nyatakan dalam WhatsApp. Okay, itu saja.